Okey. Soalan nombor 1. Nyatakan nilai tempat, okey. Nilai tempat bagi angka 7. So, nilai tempat merujuk kepada nama rumah. So, nilai tempat bagi angka 7 ialah 10. Okey. Soalan nombor 2. Bundakan 6,772 kepada ratus yang terdekat. So, bila dia kata ratus, ini rumah ratus. So, kita letak simbol tambah atas rumah ratus dan kita potong. Saya haluskan sedikit pen lagi. Okey, dia padam dulu. Right, so bila dia kata rumah ratus, maka kita akan letak simbol tambah atas rumah ratus dan di belakang dia kita potong. So 72 dekat dengan 100 atau dekat dengan sifar? So 72 dekat dengan 100, maka kita tambah 1 di atas. Okey, yang 2 di belakang ini kita akan letakkan sifar. So 1 tambah 7, 8, 6 macam biasa. So dia hampir kepada 6,800. Right? Okay, next. Soalan nombor 3 adalah soalan tolak. Direct tau, biasa dia akan tanya cari selisih atau cari beza. Itu antara istilah bagi operasi tolak. Jadi kita ambil 20,814 tolak 3,562. Ini penolakan yang melibatkan pengumpulan semua. So, saya tukarkan warna pen supaya mudah untuk melihat. 4 tolak 2, 2. 1 tolak 6 tak boleh. So, kita pinjam daripada 8 tinggal 7. So, jadi 11. 11 tolak 6, 5. 7 tolak 5, 2. Sifar tolak 3 tak boleh. So, kita pinjam daripada 2. Baki 1 jadi 10. 10 tolak 3, 7, 1. So, ini jawapan dia 17,252. Seterusnya, soalan darab. Okey. So, bila ini soalan darab, maka kita mudah sahaja. Kita tulis balik 671 darab 30. So, sifar, kita nak mula darab dengan rumah puluh, maka kita mulakan tulis di rumah puluh. 1 darab 3, 3. 7 darab 3, 1, 2 di atas. 6 darab 3, 18. 18 tambah 2, 20. So, jawapan dia 20,130. Okay, seterusnya. Soalan nombor 5. Tukarkan 2/1/3 kepada pecahan tak wajar. So, ingat lagi tak macam mana nak tukarkan kepada pecahan tak wajar? Jadi, 2 darab 3, 2 darab 3 tambah dengan 1. So, 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. So, 7/3. Okey. Itu pecahan tak wajar. Seterusnya, pecahan. Tolak pecahan. Okey, tolak pecahan. Syarat yang pertama adalah kita perlu pastikan yang angka di bawah ini adalah sama. So, biasa saya akan ajar awak buat sifir. Okey, ini 2, so 2. Sifir 2, sifir 4. So, kita cari dulu. Sebab 2 ni kecil kan daripada 4. So, 2, 4. So, kita dah dapat pun yang sama. 4 darab 1. Yang ini darab 2. So, 2 darab 2. Atas pun darab 2. 4 darab 1 kan? Ini darab 1. Ini darab 1. So, awak dapat 1 darab 2. 2. 2 darab 2. 4. Tolak 1 darab 1. 1. 4 darab 1. 4. So, bila dah angka di bawah dia sama, maka kita boleh tolakkan terus saja. 2 tolak 1, 1, 4 sama macam biasa. Okey. Ataupun kalau dari segi gambar aja,
Okey, sekarang kita ada 1/2. Kita nak tolak 1/4. So, kita potong bagi nampak. Nampak tak ada 4 bahagian? So, kita nak tolak 1/4. Okey, buang lagi 1/4. So, berapa baki yang tinggal dekat kita? Baki yang tinggal dekat kita adalah 1 daripada 4 bahagian. Ya. Right, next. Soalan perpuluhan pula. 60/8. Okey, so boleh buat begini. 60/8 bahagi 4. Okey, biasanya kalau bahagian lemah saya akan ajar ini sifar berapa? Sifar 4. So 4, 8, 12, 16, 20. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Right? So, tengok. 6 bahagi 6. Okay. 6 bahagi 4, 1. 4 tak? 1. 1 darab 4, 4. 6 tolak 4, 2. Turunkan sifar. 20. Ada tak 20? Ada. 5. So, 5. 5 darab 4, 20. Okey, habis sifar. Tolak. Perpuluhan ni. Tak perpuluhan. Turunkan 8. Okey. So, 8 berapa? 8 2. So, 2, 8. 8 tolak 8, sifar. So, nampak tak jawapan dia? 15/2. Sebab dia bentuk lazim, kita tak payah nak salin balik jawapan. Okey. Soalan seterusnya adalah operasi bergabung. Bila operasi bergabung, kamu mesti ingat kita hendaklah menjawab dahulu operasi yang melibatkan darab dan juga bahagi. So, dalam kes ni, kita akan jawab darab dahulu. Nampak tak? Sebab dia ada darab kan? So, kita kena darab dahulu. So, 5 darab 3, 15. So, 5 darab 3, 15. Jadi, barulah ambil 108 tambah 15. So, dapatlah 8 tambah 5, 13. 1 di atas. 1 tambah 1, 2. 1. So, jawapan dia 123. Okey, muka surat seterusnya. Soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Bila dia kata tukarkan 1/4 kepada peratus. So, kepada ni, okey, kepada ni adalah darab. Peratus pula adalah 100%. So, awak tuliskan saja. 1/4 darab 100%. Okey, so bila dia nak 100% ni, biasanya saya akan minta pelajar hafal kan. Tapi tak apa, kalau kamu tak hafal pun kita boleh saja buat macam ni. So, 10 bahagi 4, 2. So, baki dia 2. 20 bahagi 4, 5. Okey, so 4 bahagi 4, 1. Jadi, 1 darab 25% bahagi 1. So, jawapan dia 25%. Okey, soalan seterusnya. Cari nilai 3/5 daripada 20. So, daripada sekali lagi adalah simbol darab, operasi darab. So, kita tulis balik. 3/5 darab RM20. So, RM20. So, jangan lupa simbol RM ni tau. Okay, so bila saya nak kira, saya sebut RM20. Jangan pula nanti awak pergi sebut RM20. RM tu adalah simbol. Saya takut pelajar lupa RM. Sebab tu saya sebut RM20. Jadi, patutnya saya tak sebut dah ringgit. Saya pergi sebut tadi. Nah. So, kita nak darabkan. Ingat, 5 boleh bahagi dulu. So, 20 bahagi dengan 5 dapat 4. RM, jangan lupa tulis balik RM. 3 darab 4, 12. Sebab 5 tadi dah habis kan. So, tak payahlah nak bagi. Itu saja jawapan dia. So, cuma perlu ingat daripada ni adalah darab. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 11.
Pelajar 11 menunjukkan satu ungkapan pada sehelai kain rintang. Berapakah pecahan huruf A daripada seluruh perkataan? Berikan jawapan dalam bentuk termudah. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tuliskan dulu 6. Kemudian semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So semua ada 20. Bila dia kata dalam bentuk termudah. Jadi dalam bentuk termudah awak tengok. Dalam sifir 6 ada tak 20? 6, 12, 18, 24. Tak ada kan? So yang paling hampir adalah sifir 2. So kita ambil 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So ada kan? 6, 20. So 6 berapa? 1, 2, 3. So 6 sama juga dengan 3. 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10. So inilah jawapan dia. 3/10. Okey, terusnya. Soalan nombor 12. Soalan nombor 12, perpuluhan yang melibatkan operasi bergabung. Tetapi dalam kes ni, operasi dia adalah tolak dan tambah. So, apabila dia tolak dan tambah, kamu boleh jawab mana-mana dahulu pun tak apa. So, nak mudah, kita selesaikan daripada kiri ke kanan. So, tolak 2.58. Kalau kamu tak pasti 34 titik dia di mana, kamu ingat ringgit, kamu ingat tentang duit. Kalau 34 tentang duit, titik dia di mana? So titik dia di belakang. So letak sifar, sifar. Okey, tolak macam biasa. Nak bagi kamu mudah nampak, sekali lagi saya tukarkan warna. Okey, so sifar nak tolak 8 tak boleh kan? Nak pinjam kat sekawan dia pun tak boleh. So kita pinjam daripada sini, tinggal 3. So sini 10 kan? So boleh tak sifar nak pinjam kat 10? Boleh, tinggal 9. So ini jadi 10. Okey, 10 tolak 8, 2. 9 tolak 5, 4. Perpuluhan jangan lupa. 3 tolak 2, 1, 3. Okey, selesai tak lagi? Belum. Sebab kita masih ada satu lagi. So 31.42 tambah 6.9. Nak bagi takut keliru, letak siap-siap sifar di belakang. Sat lagi berselerok pula, pergi tambah pula 2 dengan 9. So letak siap-siap sifar di belakang. So 2 tambah sifar 2. 4 tambah 9, 13, 1 di atas. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 6, 8. So 3. 38.32. Okay. Next. Ini kira semua soalan asas tau. Okay. Masih lagi di bawah, masih lagi ada perpuluhan tetapi di bawah tajuk jisim. Cuba awak tengok. 1.54 kilogram tolak 1.36 kilogram. Nyatakan jawapan dalam gram. So, bulatkan dulu jawapan dalam gram. Takut sekali lagi kita tolak-tolak, lupa pula nak tukar ke gram, tak dapatlah markah penuh 2. Okay, so kita ambil, kita buat palang T. Nak bagi mudah, saya ajar palang T hari ini, jadual T. Okey, 1 kg sama juga dengan 1000 gram. Cikgu, kenapa letak 3 sifar? 3 sifar ni bermaksud mesti ada 3 nombor di bahagian dia, di ruangan dia. Sebab 1 kilo sama juga dengan 1000 gram. Okey, so kita isikan dulu. Palang ni juga merupakan titik perpuluhan. So 1.54 tolak 1.36. Okey, tadi saya kata di belakang ni mesti letak 3 angka. So kita letak siap-siap. Okey, tukar warna lagi. So
letak siap-siap bagi jadi 3 angka. Mudah, senang. Okay, so sifar tolak sifar, sifar. 4 tolak 6 tak boleh, pinjam 1 tinggal 4 jadi 14. 14 tolak 6, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So ada berapa? Adalah 8. Kira di jari sebelah tangan je boleh. Okey, 4 tolak 3, 1. Sifar tolak sifar, sifar tolak sifar pada. 1 tolak 1, sifar. So dia kata, nyatakan jawapan kamu dalam gram. So kita ambil lah rumah gram ni, rumah gram. 180 gram. Okey, itu untuk soalan nombor 13. Okey, next. Soalan nombor 14. Soalan nombor 14, okey, kecilkan sikit. Tak nampak pula dia tulis soalan di bawah. Okey. Raja 14 menunjukkan waktu Azimah pergi ke sekolah. Azimah pergi ke sekolah pada jam 7.15. Dia tiba di sekolah 20 minit kemudian. Pada pukul berapakah dia tiba di sekolahnya? Okey, ada 2 cara. Cara yang paling mudah adalah kamu kira terus di jam ini. 20 minit. 5, 10, 15, 20. Lewatnya Azimah sampai ke sekolah. So Azimah sampai ke sekolah pukul berapa? Langkah dah 12 tidak kan? Takat ni saja. So Azimah sampai ke sekolah pada pukul 7. 7 berapa? 7.35 pagi. AM. Okay, ini satu cara menggunakan rajah terus untuk kita mengira. Satu cara lagi adalah awak buat operasi ini. 7, ini kaedah yang pertama ya. Okay, kaedah yang kedua. Okay, saya tunjuk juga kaedah yang kedua adalah 7.15 AM tambah 20 minit. So dia jadi 5, 1 tambah 2, 3. So 7.35 AM. Pak. Right, sama saja. So nak mudah dia kalau dia kata 20 minit terus saja. Okay, next. Soalan nombor 15. Okay, soalan nombor 15 dia kata Raja 15 menunjukkan satu segi 4 tepat. Okey, berapakah perimeter? Bila dia kata perimeter bererti ukur ke keliling. So bila kita ukur keliling, kita tulis siap-siap 6 cm, yang ni 12 cm. So ukur je lah. 12 cm tambah 6 cm tambah 12 cm tambah 6 cm. Cikgu, kalau saya tak mau tulis cm boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi di jawapan pastikan ada cm. Di pengiraan ni, okey, untuk pengiraan ni tak apa, tak ada cm ni. Kalau untuk yang pengiraan ni, kan, untuk pengiraan tak salah tak kalau awak tulis macam ni? Tak salah. Okey, boleh saja kalau awak nak tulis 12 cm. Sorry. Nah, abang tak payah pergi tulis pula. Okey, boleh saja kalau awak tulis 12 tambah 6 tambah 12 tambah 6. Tak salah. Okey, tak salah. Tetapi di jawapan mesti ada. Contoh dia saya bagi 12 tambah 12, 24. 24 tambah 6, 30. So 36. Kalau kamu tulis 36 sahaja, kalau di sini ada cm dah tak apa sebab dia tahu cm. Tetapi kalau tak ada dekat soalan ni cm, contoh dah tak ada, dia kata berapakah perimeter segi 4 tepat itu. So tak ada, awak pilih 36 saja. Dia akan jadi salah sebab di sini ada cm. So awak kena tulis 36 cm. Okey? So maksud dia dekat pengiraan tak tulis tak apa, tetapi di jawapan mesti tulis. Tapi kalau nak lebih cantik, tulislah begini. Okey? So soalan seterusnya, soalan nombor 16. Soalan nombor 16 ialah hitungkan purata bilangan guli dalam berkas tersebut. So purata maksud dia jumlah keseluruhan, jumlah semua bahagi dengan bilangan. So di sini kita akan dapat
40 tambah 30 tambah 20 tambah 50 bahagi 4. Awak tulis macam ni saja pun dah boleh dapat 1 markah dah. Sebab ini adalah ayat penyataan matematik. So senang je lah awak tambah. 40 tambah 30, 70. 70 tambah 20, 90. 90 tambah 50, 140. So 140 bahagi 4. Okey, tukarkan colour nak bagi anak murid nampak senang. So 14 bahagi 4 dapat 3 bahagi 2. Okey, 3 kali 4, 12. 14 tolak ni dapat 2. So 20 bahagi 4, 5. 4 bagi 4, 1. So jawapan dia adalah 35. Inilah purata yang juga dipanggil min. Sekarang kita mau kepada perkataan min. Okey? Tapi formula dia tetap sama, jumlah bahagi bilangan. Right. Soalan seterusnya, soalan nombor 17. Hitungkan luas dalam sentimeter persegi bagi 3 segi 4 sama seperti di atas. Saya highlightkan 3 segi 4 sama. So 3 biji bukan 1. So segi 4 sama, kita tahu setiap sisinya adalah sama. So kalau sini 5 cm, atas ni pun mesti 5 cm. So cara dia adalah 3 biji darab dengan 5 cm darab dengan 5 cm. So kita dapat 3, 5 darab 5, 25 cm persegi. So 3 kali 25 kita akan dapat 75 cm persegi. Barulah kamu dapat 3 markah penuh. Tapi kalau kamu hanya buat 5 cm darab 5 cm saja, kamu hanya buat 25 ni sahaja. Okey, kamu hanya dapat 1 markah sahaja. Belum 2, belum 3. Nampak tak kerugian dia? Sebab tu saya selalu pesan pada kamu, bila kita baca soalan, pastikan kamu garis supaya kamu nampak apa yang soalan tu nak. Okey, kalau tak garis memang tak nampak, memang akan rugi markah. Bukan sebab kamu tak pandai, tetapi sebab kecuaian. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 18. Okey, soalan nombor 18 dia kata rajah 18 menunjukkan berat sekampit gula. Okey, kecilkan sikit juga sebab tak nampak pula soalan dia nanti. Okey, so right. So soalan dia okey, soalan nombor 18. Dia kata rajah 18 menunjukkan berat sekampit gula. So Siti mengeluarkan secawan gula dari kampit itu untuk membuat roti. Bacaan pada penerimaan itu menjadi 3.8 kilogram. Berapakah berat dalam gram secawan gula itu? So mula-mula kamu kena dulu baca. Awak dia start pula dah. Okay, so mula-mula kamu kena baca. Okay, tak apa. Oh, hang dah ke? Okay, tak apa, kita tulis kat sini. So dia kata sekarang. Okay, Sat. Kenapa dia tak boleh bergerak skrin saya? Okay, boleh dah. Tadi dia tiba-tiba dia hang. Okay, so kita nampak, kita kena tulis dulu bacaan dia. Awak nampak tak sini 4? Okay, sebelum sampai setengah, so dia 4.4 kg. Okay, tapi awak tengok berapakah berat dalam gram. Sekali lagi dia kata dalam gram. So nak mudah anak-anak, kita buat dalam jadual. Macam tadi juga, 1 kg sama juga dengan 1000 gram. So bacaan dia adalah 4.4. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. So 4.4. Kita nak tolak 3.8 kg. Kenapa kita tolak, cikgu? Sebab kita nak tahu berapakah berat gula yang dah digunakan tu. So bila kita cedok ambil guna ataupun kita cedok buang, maka dia operasi tolak. So yang tak ada ni, bagi yang tak ada, kita akan letakkan sifar.
So sifar tolak sifar, sifar, sifar tolak sifar, sifar. Okay, 4 tolak 8 tak boleh macam biasa pinjam. 3 tinggal 1, 14. 14 tolak 8. Ingat tak saya kira tadi macam mana? So 8, saya kira cukup 14. 8, ni kan saya tak nampak pula 14. Okay, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 6. Bagi dia 6. So 3 tolak 3, sifar. So dia nak dalam gram kan? Ambil saja gram ni balik, tulis. So 600 gram. Okey, so berat secawan gula adalah 600 gram. Okey, next. Soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah soalan 19. Dia kata, jadual 19 menunjukkan bilangan kelas dan purata bilangan murid tahun 4 dan tahun 5. Okey, tahun 4 ada 2 kelas, purata dia 1 kelas lebih kurang 24 orang. Tahun 5 ada 3 kelas, purata kelas dia adalah 28 orang. Itu purata. Okey, purata bukan jumlah ya. Okey, so sekarang ni cari beza antara bilangan murid tahun 4 dan tahun 5. So kita kena tahu dulu berapa jumlah murid tahun 4, berapa jumlah murid tahun 5. So purata maksud dia 1 kelas. Sekarang ada 2 kelas. Berarti 2 darab 24 dapat 48. Okey, 3 darab 28 dapat berapa? 3 darab 8, 24, 2, 3 darab 2, 6, 6 dengan 2, 8. So 84. Adakah ini jawapannya? Belum. Ini baru menunjukkan satu markah. So markah yang kedua apabila awak tulis beza ni, nak cari beza ni adalah istilah untuk operasi tolak. So bila awak ambil 84 tolak 48, ini adalah markah yang kedua. Dan bila kamu dapat jawapan 4 tolak 8 tak boleh, tertukar sikit bagi nampak clear sikit. So 4 tolak 8, 2, 2 tambah 4 tolak 8. Boleh pinjam 1 jadi 7. Ni jadi 14. 14 tolak 8. Macam tadi saya kata 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So bagi dia 6. 7 tolak 4. Ni 4 lah sayang. 7 tolak 4, 3. So jawapan dia adalah 36. Okey. So jawapan dia 36. Perlu tak nak salin? Tak perlu sebab kita menggunakan bentuk lazim. Okey. Next. Dia main apa dah. Okey, next. Soalan seterusnya. Soalan nombor 20. Okey, Rajah 20 menunjukkan jumlah wang saku Anis. Okey, berapa jumlah wang saku Anis ni? Wang saku Anis ada RM10 tambah RM5 tambah RM5 tambah RM5. Pasti ada yang dah jawab. Cikgu, RM25. Kamu kalau buat duit memang materialistik sungguh. So RM25. Okey. Jumlah dia. Ni jumlah dia. Anak lagi tanya pula hak yang tak nampak tu. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, RM25. Okey. Sebuah buku latihan berharga RM1.50. Sebuah RM1.50. Anis menggunakan wang itu untuk membeli 9 buah buku. 9 buah buku. Berapakah baki? Baki ni merujuk kepada operasi tolak. Tetapi sebelum tu kita kena cari dulu 9 buah buku. Berapakah harga 9 buah buku? So 9 buah buku sama juga dengan RM1.50 sebuah darab dengan 9. Sifar darab 9, sifar 5 darab 9, 45, 4 di atas, titik jangan lupa tulis setiap titik, sekejap hidup kat lupa pula. 1 darab 9, 9, 9 tambah 4, 13. RM di depan jangan lupa. So ini jumlah harga buku yang perlu dibayar. So berapa tadi jumlah duit dia? RM25. So ambil balik RM25. Sifar-sifar. Tolak RM RM13.50. So berapa baki dia? Sifar tolak sifar. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam 4 jadi 10. 10 tolak 5. 5.
Perpuluhan jangan lupa. 4 tolak 3, 1. 2 tolak 1, 1. So, berapa baki duit Ani? RM11.50. Okay? So, jelas? Saya rasa setakat ini sahaja. Semua yang saya bagi 20 soalan. Pastikan awak fahamkan betul-betul apa yang saya terangkan. Okay? Semoga sampai kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Good luck anak-anak untuk set yang seterusnya. Terima kasih.